Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana percaya kepada kami untuk kongsi idea dan juga pengalaman okey di dalam pasaran Bursa Malaysia. Jadi ini adalah pengenalan okey bagi saham pasaran saham version 2021 iaitu Bursa Malaysia daripada saya Jamil Bahrom. Okey. So yang pertama sekali untuk kita terlibat di dalam uh, trading okey Bursa Malaysia, kita perlu ada akaun CDS. Itu yang pertama sekali, kita perlu ada akaun CDS. Okey, CDS ni bermaksud Central Depository System. Saya yakin ramai di antara anda yang dah ada. Okey, so kepada yang belum ada, akaun ini bukanlah akaun biasa seperti akaun simpanan ataupun current account. Okey, jadi fee untuk membuka akaun CDS normally RM10 akan dikenakan. Okey, so boleh rujuk mana-mana investment bank ataupun broker seperti yang tertera dekat sini. Antaranya yang saya suggest adalah Melaka Security ataupun M Plus Online Investment Bank of Maybank. Okay. Kita ada Fin Huang, kita ada M, kita ada BIMB Security Berhad dan lain-lain. Okay. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu belajar cara analisa. Okay. So seperti yang anda maklum, untuk buat pemilihan, pembelian, counter-counter, okay, so kita perlu ada dua analisa. Okay, anda boleh study kedua-duanya, anda boleh study salah satu daripadanya sudah memadai. Okay, so seperti yang semua tahu, okay, yang pertama kita ada fundamental analysis ataupun FA dan yang kedua adalah technical analysis yang mana saya akan terangkan 100% berkenaan technical analysis dan Tasma dia akan share serba sedikit berkenaan dengan fundamental analysis. Alright. Jadi apa yang penting kalau kita nak belajar technical analysis ini? So of course lah kita kena memahami trend dulu. Maksud memahami trend ni kita pandai untuk baca graf. Okey, sebelum kita pandai baca graf, saya akan ajak anda bagaimana cara untuk melukis candle, bagaimana untuk mengenali support resistance dan serba sedikit penggunaan indikator. Okey, so harapan kami apa yang akan anda dapat selepas belajar daripada e-book ini ataupun v-book daripada kami ini, yang pertama sekali anda boleh buat pembacaan graf secara profesional. Maksudnya sekali pandang graf tu anda dah boleh tahu nak buat apa. Okey, adakah counter itu bagus ataupun tak bagus, sebaliknya. Okey, adakah bullish, bearish dan sideways. So sekali pandang saja anda dah boleh buat satu keputusan awal sama ada counter itu berada di dalam anda punya watchlist ataupun tak. Okey, yang kedua, anda dapat memilih counter sendiri tanpa buy call, tanpa tanya kawan-kawan. Okey, tanpa lagi mengharapkan cikgu anda. Kita akan ajar bagaimana anda boleh buat pemilihan counter dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, dapat menentukan teknik apa yang perlu digunakan bagi setiap counter yang hendak dibeli. Maksudnya anda ada counter dan anda nak beli. Anda boleh tentukan teknik apa nak pakai untuk buat pembelian. Ataupun bila anda dah tengok sesuatu counter, anda boleh kesan adakah dia mula naik ataupun dah mula turun. Okey, itu harapan kami. Kemudian yang keempat, dapat menentukan bila waktu yang sesuai untuk buat pembelian. Waktu yang paling sesuai untuk buat pembelian. Kita akan ajak semua tu. Okey, dan yang terakhir sekali, dapat menentukan bila perlu jual dalam keadaan profit ataupun cut loss dalam kadar minimum. So, kami berharap dan memang adalah harapan kami yang sangat tinggi untuk anda boleh memahami ataupun dapat kelima-lima skill ini. Itu adalah harapan kami, insyaAllah. Okey, jom kita mula pembelajaran. Okey, saya akan cover technical analysis. So, kita akan belajar 4 perkara terlebih dahulu. Yang pertama, belajar bagaimana candle terbentuk dengan melukis semua candle. Okey, so kita nak tahu candle itu terbentuk, jadi kita perlu lukis. Bila kita boleh lukis, maksudnya kita boleh gambarkan. Daripada data, kita boleh bawa pergi ke lukisan. Daripada lukisan, kita boleh petah balik bawa kepada data. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar mengenali zone support dan resistance. Itu agak penting dalam technical analysis. Yang nombor 3, belajar mengenali trend graph. Okey, adakah graf itu menaik? Adakah graf itu menurun? Dan adakah graf itu sideways? Dan yang terakhir, anda akan belajar penggunaan platform iaitu Chartnexus. Kalau anda dapat tengok dekat sini, okey, setiap candle ini, ni candle yang warna hijau, yang warna merah, yang ada kaki panjang ke bawah, yang ada kaki panjang ke atas, nama dia candlestick. Okey, so bagaimana kita nak faham candlestick ini terbentuk? Jadi kita kena lukis. Okey, so kita tengok
Contoh dekat sini. Ada satu candlestick di hujung ni. Okey. Okey, bentuk yang anda dapat lihat ni. Okey, untuk melengkapkan satu candlestick ni, dia perlu 4 perkara. Okey, dia perlu 4 perkara. Yang pertama adalah harga buka dia ataupun open price. Yang kedua, close price. Okey, harga tutup dia. Yang ketiga, kita perlu mencari high price dia, iaitu harga tertinggi, dan yang terakhir adalah low price ataupun harga yang paling rendah sepanjang mana? Sepanjang satu hari. Okey, kalau candle itu satu candle mewakili satu hari, maka tempohnya satu hari. Kalau candle itu kita tengok weekly. Okey, kalau kita tengok dia weekly dekat sini ni, contohnya kita ambil weekly, bermaksud candle ini mewakili satu minggu. Daripada hari Isnin open sampai hari Jumaat close. Boleh kat situ. Kalau kita ubah kepada monthly. Okey, maksudnya mana pergilah monthly. Okey, kalau kita ambil monthly candlestick, maksudnya satu candle ini daripada 1 hari bulan 8 sampailah 31 hari bulan 8. Kalau dia close 30 hari bulan 8, kita kira 1 sampai 30 hari bulan 8. Yang ni daripada 1 bulan 7 sampai 31 bulan 7. Maksud dia, mungkin dia naik dulu, dia turun ke, dia turun dulu, dia naik dulu ke. Yang tu tak penting. Yang penting kita faham. Okey, yang penting kita faham bagaimana candle itu terbentuk. Jadi, untuk nak bagi lebih jelas, anda kena buat benda ni. Okey, anda kena buat. Kita perlukan 4 data ini untuk melukis satu candle. Okey, so kita tengok open 0.500. Jadi kita buat satu garisan dekat 0.500 dekat situ. Okey, sorry dekat sini. Kita buat satu garisan. Right? Kemudian kita pergi kepada close 0.550. Di bahagian atas ni kita buat lagi satu garisan. Macam tu. Okey, dapat Then kita tutup dulu dia punya inilah, kita tutup dia punya body, dan maka terbentuklah satu body dekat sini. Okey, tapi belum selesai. Kita tengok high dan low. High 560. So kita ambil area 560 ini, level 560 kita letakkan di tengah-tengah candle dan sambung ke body macam tu. Sama juga low 490, kita tarik di level 490 dan kita sambung pergi ke low macam tu. Alright. Maka lengkaplah satu candle, tapi ada lagi satu. Naik ke turun? Open 550, close open 500, close 550. Maka dia naik. So dia buka kat bawah, dia tutup kat atas. Bila dia naik, dia adalah berwarna hijau. Alright, sejelasnya dekat situ. Jadi saya nak anda praktik beberapa kali, terutamanya anda boleh cuba dekat sini. Bila anda tengok dekat dalam graf, maksud saya bila anda buat kajian dan anda tengok dekat sini kan. Okey, contohnya anda ambil data di bahagian atas ni. Open, high, low, close. Okey, kita letak cursor dekat sini. Open 0.24 dekat atas tu. High 0.245, low 0.22 dan close 0.23. Jadi, cuba anda lukis. Dapat tak bentuk yang macam ni? Kalau dapat, maksudnya anda lulus. Bagaimana kita nak mengenali zone support resistance. Alright, yang ni pun penting. Dia katakan semua penting lah yang saya bagi ni, jangan risau. Okey, so kita ada dua perkara, support, resistance. Jadi kita berpegang kepada support itu apa maksud dia, resistance itu apa maksud dia. Alright, so support dalam bahasa kasarnya dia adalah penyokong ataupun menyokong, sokongan. Itu kita panggil dia sebagai support. Alright, resistance pula adalah halangan, rintangan. Okey, jadi support dia menahan harga daripada jatuh dan resistance menahan harga daripada naik. Dia menghalang daripada naik. Faham tak? Okey. Jadi, saya suka terangkan kepada orang, terutamanya siapa yang belajar dengan saya, memang saya akan terangkan dalam bentuk gambar rajah seperti satu buah bangunan. Okey? Yang mana kalau kita tengok dekat sini, kita kira X sebagai harga. Okey? Jadi, kita tak maulah bayang harga lagi sekarang ni. Kita bayangkan orang sekarang. Boleh tak? Jadi X ini sekarang ni berada di ground floor. Nampak dia berada di ground floor. Jadi dia nak naik kat atas tak boleh, dia nak turun ke bawah tak boleh. Tapi ada lagi lah bawah kalau kita nak cerita. Jadi sampai satu ketika dekat sini dia tak berjaya naik. Sebab apa? Sebab ada shielding. Sebab ada shielding bangunan. Okey, tapi bila dia berjaya pecahkan shielding, maka dia boleh naik. Nampak tak? Jadi bila dia berada dekat sini, dia tak boleh turun. Sebab apa? Dekat area tu dah jadi ada lantai dekat situ. Nampak? Ada lantai. So, dia tak boleh turun. Kalau pecah lantai, dia boleh turun.
Okey, ini konsep yang saya cuba pusing, yang saya cuba Allah kepada anda untuk anda lebih faham. Okey, so konsep support resistance ini di dalam saham sama seperti bangunan yang kita tengok, okey, yang tak apa cantik saya lukis ni. Sekiranya resistance itu berjaya dilepaskan, maka kita akan naik. Maksudnya harga itu boleh naik lagi. Tetapi dia akan ada halangan lagi. Sekiranya dia berjaya memecahkan halangan, dia akan naik lagi. Dia berjaya memecah halangan, dia naik lagi. Dia tak berjaya, tak boleh naik. Lebih kurang macam tu lah. Okey, sama juga, dia ada lantai. Okey, kalau pecah lantai, dia boleh turun. Kalau tak pecah lantai, dia naik balik. Lebih kurang macam tu. Okey, so ibarat yang saya boleh kongsikan kepada anda, kita tengok dekat graf. Okey, so graf ini sangat mudah. Yang mana, atas ini kita panggil dia sebagai resistance. Resistance. Yang mana bawah ini kita kenali dia sebagai support. Okey, kalau kita nak lebih faham lagi, kita pergi ke bahagian bawah ni, kita ubah kepada line chart. Nampak tak? Muncung-muncung kat atas ini adalah area resistance dan muncung yang bawah ini kita boleh dikira sebagai support. Cumanya yang saya marking tadi tu adalah ni high dan low. Jadi line ni dia kira close dengan close dan open. Lebih kurang macam itulah, open dan juga close. Okey? Dapat kat situ, dia kira body saja, dia tak kira shadow. Okey lah. Jadi kita nak kenali yang bawah ini support, yang atas ini adalah resistance. Okey, untuk lebih detail, saya akan cerita di dalam teknik bagaimana kita nak buat pembelian sesuatu counter menggunakan asas ataupun teknik support resistance. Bagaimana kita nak buat trading plan menggunakan support resistance. Saya akan ajak lebih detail. Alright, ini saya hanya cuba terangkan kepada anda perkara-perkara asas untuk anda lebih faham apa itu support, apa itu resistance. Okey, yang bawah ini support, yang muncul atas itu resistance. Okey, tapi jaranglah kita tengok guna line chart. Selalunya kita akan guna candlestick pattern. Alright, boleh lah. Okey, so seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana kita nak mengenali trend. Okey, trend ni penting. Maksudnya kita ada 3 trend lah. Yang pertama, kita panggil trend yang menaik, iaitu uptrend. Uptrend. Okey, maksud menaik, okey, macam inilah. Kita tengok okey, so dulu harga dia dekat macam ni, sorry. Okey, ni. Ini kita kategorikan dia sebagai counter yang uptrend lah. Okey, saya buang ni dulu. Alright. Jadi kita nak buat counter ini sedang menaik. Itu kita panggil sebagai counter uptrend. Okey, ada juga kita tengok counter yang downtrend. Yang sideways. Okey. So contoh kalau kita tengok keadaan dia macam ni. Duduk macam tu je kan. Lebih kurang lah macam ni kita ambil. So dia lebih kurang keadaan. Nak kata naik pun tak, turun pun tak. Ini yang dikategorikan sebagai counter sideways. Okey, counter yang turun pula. Okey, counter yang bearish. Okey, counter yang bearish. So saya tunjuk contoh lebih kurang. So daripada atas dia makin turun buat low. Ini jenis-jenis counter yang bearish. Okey, so dah akhir sekali saya nak tunjukkan anda bagaimana kita nak menggunakan. Okey, serba sedikit platform yang kita guna pada yang anda dapat lihat pada depan anda ini adalah platform platform Chartnexus. Yang mana saya akan tunjukkan serba sedikit cara penggunaan, tapi tak langsung begitu detail. Anda boleh godek-godek lagi lah. Okey, kalau anda menggunakan Chartnexus, so serba sedikit saya bantu anda. Okey, so yang daripada kiri ni start. Okey, tak ada apa. Melainkan kalau anda baru buka dia tak update lagi, so anda kena tekan double klik untuk update. Okey, dia hanya update selepas 1 jam market tutup. Dia bukan live chart. Okey, charting kita boleh tambah. Selalunya saya hanya tambah indikator saja. Yang lain-lain anda boleh cuba. Okey, drawing tool ni banyaklah saya guna. Okey, untuk drawing ni untuk contoh tarik fibo ke, nak buat line ke. Okey, nak tulis dan sebagainya, sini saya padam balik. Okey, itu ada banyak saya guna. Tools saya jarang guna, advance saya jarang guna, help lagi lah tak guna. Okey, so ini untuk kita nak tekan nama counter apa, contohnya Nestle. So kita boleh cari counter dekat sini. Okey, dekat bawah ni adalah apa benda ni? Saya tak guna. Ini adalah daily, weekly, monthly chart. Okey, ini yang saya tunjuk tadi. Nak tukar candlestick, nak tukar bar chart, nak tukar line chart. Anda boleh cuba. Okey, ini support resistance. Anda boleh tekan. Dia boleh bagi 2 counter saja sehari.
Kemudian ini macam mana saya nak tarik bagi panjang. Okey, tarik bagi pendek. Ataupun bila kita dah tarik panjang, kita boleh pergi dekat drawing, kita ambil bahagian zoom atas ni dan kita boleh pilih area sini sampai ke sini saja. So kita pegang dan hold baru lepas. So kita dapatlah area yang kita nak. Okey, contohnya tersilap tarik macam tu. Nak buat macam mana? So tarik ujung dulu, tarik macam ni balik. Okey. Selalu saya tengok bila saya ajak depan mata saya, orang suruh tarik bagi panjang, dia silap tarik macam tu. So tarik bagi benda ni. Bagi tarik antara yang area warna putih ni. Okey, boleh lah. Okey. So serba sikit, terima kasih. Ini adalah pengenalan sahaja di dalam trading saham. Okey. Next video lebih detail, lebih advance.